Okey, kita start dengan soalan yang pertama iaitu soalan esei. Okey, kita mulakan dulu dengan Aimi, soalan pertama Aimi. Esei. Soalan esei. Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip Hukum Negara menitik beratkan pembentukan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Bezakan konsep perpaduan kaum dengan integrasi nasional. Okey, ni ambil pada muka surat 140. Okey, 140. Okey, kelas semak jawapan masing-masing. Cikgu bacakan dia punya keyword. Awak tengok ada tak keyword tu ada di dalam awak punya esei dan tandakan pada keyword yang cikgu sebut. Okey, yang pertama untuk A1 Roman, perpaduan kaum, mula pada kotak dalam muka surat 140 tu, daripada perkataan baris pertama, keadaan rakyat daripada pelbagai etnik. Okey, kalau ada perkataan etnik, etnik atau agama atau wilayah. Okey, ada tiga, salah satu. Kalau ada perkataan etnik, agama dan wilayah, salah satu. Okey. Yang seterusnya, hidup dengan aman. Okey, yang seterusnya, dalam masyarakat yang bersatu. Ayat yang seterusnya memberikan komitmen yang penuh dengan identiti kebangsaan. Identiti. Okey, yang seterusnya berlandaskan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan. Dan yang terakhir, rukun negara. Okey, dapat? Okey, seterusnya integrasi nasional. Integrasi nasional kotak di sebelah ya. Keyword yang pertama adalah satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. Merapatkan hubungan. Tandakan pada perkataan merapatkan hubungan. Sekali lagi cikgu ulang. Satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. Merapatkan hubungan. Ya, tandakan pada merapatkan. Ayat yang kedua, bagi membentuk satu bangsa. Satu bangsa. Okay, tandakan pada perkataan yang cikgu sebut ulangan. Okey. Ayat yang ketiga, mempunyai identiti sendiri. Identiti. Okey, yang keempat, berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Berteraskan perlembagaan persekutuan ataupun awak tulis kat situ rukun negara. Okey, kat situ 2 markah. So kalau ekstra, kalau misalnya kat situ awak bagi 2 ayat saja, lepas tu buat penambahan dekat buku teks. Okey, yang seterusnya, soalan yang seterusnya, soalan B. Imran, bacakan soalan B. Imran. Ya. Bacakan soalan 1B. Ya. Bab 6 cikgu tu bab 7, bab 7. Bab 7 bertuah. Bezakan konsep perpaduan kaum integrasi nasional. 1B. 1B Imran. Oh, 1B. Ha. Bagaimanakah dasar penjajahan British memberikan kesan kepada hubungan antara kaum di negara ini? Okey, ambil pada muka surat. Muka surat 140. 140. Yang lain ada muka surat. Yang lain ada jawapan yang lain.
Dia minta kesan tu Imran. 141. 141. Okay, good. 141. Okay, kelas sekarang ni awak tengok. Cikgu bacakan satu-satu kotak tu. Okay, kesan dasar British. Keempat-empat kotak awak boleh masukkan dalam jawapan untuk soalan 1B. Okay, kita pergi yang pertama dulu, pentadbiran. Okay, pentadbiran. Yang pertama, baris yang kedua. Okay, untuk kotak pentadbiran, pengenalan sistem residen. Residen. Okay, kalau ada pada esei itu residen, tandakan pada residen. Okey, yang fakta yang kedua, dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi. Mengutamakan sektor ekonomi. Tandakan pada ekonomi. Okey, yang ketiga, pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor. Okey, pekerja. Okey, pelombongan, peradangan dan perniagaan. Salah satu, sama ada pelombongan, peradangan atau perniagaan. Okay, next. Kaum Bumi-Putera pula tertumpu di kawasan luar bandar, Bumi-Putera. Okay, seterusnya, dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah. Okay, dan berlakunya kerenggangan hubungan antara kaum. Kerenggangan. Okay, sampai situ je untuk pentadbir. Okay, kita pergi pula yang sebelah, kegiatan ekonomi dan penempatan. Kegiatan ekonomi dan penempatan tu awak tambahkan, kita ada dalam teks, tambahkan British memberi tumpuan kepada ekonomi komersial. British memberi tumpuan kepada ekonomi komersial. Okay, tambahkan dekat buku teks ataupun dekat esei awak, British memberi tumpuan kepada ekonomi komersial. Okay, ingat, bila British datang, sistem ekonomi di negara kita jadi sistem duit ekonomi. Satu, ekonomi komersial, ekonomi yang dijalankan berasaskan konsep pemasaran produk. Maksudnya kalau dia buat pertanian yang akan dipasarkan keluar. Kalau satu lagi sistem ekonomi iaitu ekonomi sendiri. Ekonomi yang dijalankan orang Bumi-Putera untuk keperluan diri dan keperluan keluarga. Okey, seterusnya, poin yang kedua untuk kegiatan ekonomi dan penempatan. Baris yang ketiga tu, pelombongan biji timah dan peladangan getah. Pelombongan biji timah dan peladangan getah. Sama ada biji timah ataupun getah. Okay, yang seterusnya, baris yang kelima, pemisahan dari segi penempatan. Pemisahan dari segi penempatan, pemisahan. Tandakan pada perkataan pemisahan. Okay, rakyat juga terpisah dengan penempatan yang wujud di kawasan pelombongan, bandar, estet dan perkampungan. Okay, yang ni sama ada perkataan pelombongan, bandar, estet dan perkampungan. Okay. Yang seterusnya, baris yang ketiga akhir tu, bagi kegiatan ekonomi dan penempatan, setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain. Kurang berinteraksi. Okay, next. Mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Jurang. Okay. Seterusnya, kita pergi ke 3. Okay, 3. Sistem pendidikan. Okay, sistem pendidikan. Baris yang kedua, sistem pendidikan vernacular. Apa cikgu? Muka surat 141 tu, pada subtopik sistem pendidikan, dalam kotak warna orange tu, baris yang kedua, okay, tandakan pada, kalau awak salin daripada teks, untuk jawapan 1B ni,
cari dalam awak punya esei ada tak perkataan sistem pendidikan vernacular. Okay. Kalau dalam buku teks tu kotak warna orange. Okay, yang ketiga, Melayu, Cina, India, Inggeris di negara kita sama ada perkataan Melayu, Cina, India atau Inggeris. Okay, next. Berkembang, baris yang keempat. Sekolah vernacular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Berkembang, perkataan berkembang. Okey, yang seterusnya bermula pada baris yang kedua akhir mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Perbezaan. Mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Tandakan pada perkataan perbezaan. Okey, yang terakhir pada perkataan pada subtopik fahaman politik. Okey, fahaman politik, baris yang pertama, fahaman politik berasaskan kaum. Okey, baris yang ketiga, polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi. Okay, next. Seterusnya, bermula pada baris yang keenam, memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Tandakan pada perkataan kepentingan. Okey, seterusnya, ayat yang bermula dengan isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan juga ekonomi. Tandakan pada perkataan sama ada bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Okey, yang terakhir, keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Mempengaruhi. Okey, kelas sedikit penerangan berkaitan dengan tajuk ni. Awak kena faham sesuatu. Bila British datang mentadbir di negara kita, dia buat dasar pecah dan perintah mengikut kaum. Dasar dan pecah perintah ni maksudnya dia divide. Okey, orang Cina duduk di Lombong yang akhirnya berkembang menjadi bandar. Orang India duduk di ladang getah. Orang Melayu kekal di kampung. So, bila penempatan yang berasakan menyebabkan tidak wujudnya komunikasi ataupun perhubungan antara tiga kaum berbeza ni. Bila tak wujudnya komunikasi, maksudnya tidak ada perpaduan di kalangan rakyat yang ada di tanah Melayu pada masa tu. Sebab tu, apa yang kerajaan buat selepas ni, dia cuba untuk meningkatkan perpaduan di kalangan masyarakat. Okay, itu sedikit pasal tajuk untuk latar belakang hubungan kaum. Okay, seterusnya kita pergi soalan C. Jelaskan ciri-ciri masyarakat yang boleh melahirkan perpaduan kaum di negara kita. Okey, Faris, tolong bacakan jawapan. Untuk soalan 1C. Ya, cikgu. 1C cikgu eh. 1C. Nak baca fakta juga apa cikgu? Bacakan fakta je. Okay. On camera, Faris. Yang pertama, masyarakat yang berfikiran terbuka. Okey, masyarakat yang berfikiran terbuka. Okay. Masyarakat yang menghormati antara satu sama lain. Okey, hormat menghormati. Yang ketiga, masyarakat yang bekerjasama tanpa mengira kaum.
Okay, masyarakat yang bekerjasama antara kaum. Okay, kelas. Okay, terima kasih Faris. Okay, so sekarang kita tengok soalan diminta awak gariskan perkataan ciri-ciri masyarakat tu. Okay, ciri-ciri masyarakat yang boleh melahirkan perpaduan. So kat sini kita kena tengok sifat-sifat masyarakat lah. Sifat-sifat masyarakat yang berkait dengan perpaduan. Tak boleh cakap sifat yang macam rajin menuntut ilmu. Tu tak ada kaitan dengan perpaduan. So ini awak kena alert sebab dia soalan dia khusus. Soalan dia khusus diminta ciri-ciri masyarakat yang ada kaitan dengan perpaduan. Okey, tambahkan lagi. Poin dekat situ. Masyarakat yang mengamalkan nilai toleransi ataupun tolak ansur. Masyarakat yang mengamalkan nilai toleransi ataupun tolak ansur. Okey, yang kedua, tambahan. Masyarakat yang menerima identiti bangsa Malaysia. Masyarakat yang menerima identiti bangsa Malaysia. Okey, tambahan kepada jawapan Faris tadi. Berfikiran terbuka, hormat menghormati, bekerjasama antara kaum. Cuma soalan ni kita tengok, kata soal dia jelaskan. So bila jelaskan, ini bukanlah soalan yang kita panggil, dia bukanlah kebat tertutup, dia kebat terbuka. So dekat situ awak boleh bagi fakta, uraian, contoh dengan inference. Tapi boleh juga awak bagi fakta. Tapi minimal kat sini adalah 8 lah. Okay, paling kurang adalah 8 kalau bagi fakta saja. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Aisyah, tolong bacakan soalan. Soalan 2A. Jelaskan usaha yang diambil dalam melahirkan perpaduan kaum dan integrasi nasional dari aspek politik dan ekonomi. Okey, ini ambil pada muka surat. Muka surat 142. 142. Okey, ada yang lain? Rai, ambil kat mana lagi, Rai? 143. 143. Okey, 142 dan 143. Okey, kelas sekarang ni kalau kita tengok 142, 143 tu dia cakap untuk menjawab langkah-langkah yang diambil dalam melahirkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okay, so sekarang kita boleh ambil ketiga-tiga aspek tu, politik, ekonomi dengan sosial. So sekarang bila 6 markah, awak boleh ambil 6 saja mengikut apa yang ada dalam buku teks. Kalau awak ambil dalam buku teks ni, ke 6 tu daripada muka surat 142, 143, maksudnya betul lah jawapan awak. Okay, maksudnya 1 point tu, contohnya kalau politik, menumbuhkan Jabatan Perpaduan Negara, itu dapat 1 markah. Mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara, markah yang kedua. Menubuhkan Majlis Perundingan Negara, markah yang ketiga. Dan yang keempat, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Dan terakhir, kita boleh ambil menyeraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. So sekarang ni, dia tidak terhad kepada semua lah. Dia tak terhad kepada, kita tengok, dia fokus kepada politik dengan ekonomi. So kat situ awak boleh ambil politik dengan ekonomi je lah. Sosial tak boleh masukkan. Kita tengok pada kehendak soalan disuruh fokus kepada politik dan ekonomi. Okay, mana-mana usaha yang awak ambil tu salin balik daripada buku teks, itu terima sebagai jawapan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2B. Okay, soalan 2B. Syafiq. Siap, cikgu. Dalam aspek sosial, kerajaan berusaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu perincikan usaha tersebut. Ini ambil pada muka surat 143. 143.
Okey, ni boleh ambil pada 143. Ada yang lain? Soalan apa? Di mana? B. 2B. Okey, 143 plus awak juga boleh ambil pada muka surat 148 dan 149. Okey, 148 tu lebih spesifik lagi lah. Akta Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi Pentadbiran, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Lepas tu penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, kalau tengok pada sosial tu boleh. Cuma awak kena alert, tak semua yang boleh kita masukkan. Sebab soalan ni khusus kepada penggunaan bahasa Melayu. So kat sosial, kita ambil yang boleh ambil yang berkait dengan bahasa Melayu saja. Yang lain tu, yang tak ada kaitan dengan bahasa Melayu, tak boleh jadikan sebagai jawapan. Okay? Sebab tu, dia lebih jelas kepada muka surat 148, 149. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, Azwar. Azwar. Ya, cikgu. Okey, bacakan soalan. Paksan, cikgu. Ah. Ya. On kamera tu, Azwar. Apakah kepentingan perpaduan kaum dalam menjaga keharmonian negara? Okey, apakah kepentingan perpaduan kaum dalam menjaga keharmonian negara? Perlu tak kita bagi huraian? Yang pertama, menjamin Kejap. Perlu tak kita bagi huraian? yang pertama menjamin keamanan negara. Yang Tak, kedua, soalan cikgu. Perlu tak kita bagi huraian? perlu. Perlu. Okey. Boleh juga bagi huraian ataupun bagi. Tapi kalau tengok pada soal, kata soalan tu apakah? So kalau kata soalan tu apakah, so direct saja fakta, tak perlu bagi huraian. Tapi kalau awak nak bagi huraian juga boleh, tapi jangan lari yang tidak ada kaitan dengan kepentingan perpaduan lah. Okey, jawapan dia pertama, Menjamin keamanan negara. menjamin keamanan negara. Okay, next. Kedua, dapat membantu kerajaan meningkatkan ekonomi negara. Meningkatkan ekonomi negara. Okay, next. Yang ini dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Pengulangan jawapan tu, pengulangan soalan. Sebab tengok, soalan tu cakap perpaduan kaum. So, bila Azwar cakap, perpaduan kaum tu dah sentuhnya hubungan antara kaum, merapatkan hubungan antara kaum. So, pengulangan lah. Pengulangan soalan. Dia cakap apa kepentingan perpaduan dalam menjaga keharmonian. Ataupun kesan perpaduan lah. Kesan perpaduan yang positif. Okay, meningkatkan ekonomi satu tadi, mewujudkan suasana yang aman. Lain? Jawapan yang lain? Ia membantu kerajaan meningkatkan sosial ekonomi negara. Boleh meningkatkan sosioekonomi negara. Okay, tambah lagi kelas. Memantapkan integrasi nasional. Memantapkan integrasi nasional.
Okay, next kita pergi kepada soalan 3. Okay, soalan 3. Rahimi. Ya, saya. Okay, silakan. Soalan 3A. Sejak 1960-an. Ya. Sejak 1960-an sehingga 1996, kerajaan Malaysia membuat pelbagai semakan berkaitan pendidikan negara. A. Mengapakah sistem pendidikan negara sentiasa dikaji dan dilakukan perubahan? Okay, ni ambil pada muka surat. Sekejap ya. 144. Okay, 144. 4. Okay, ambil yang kat bahagian mana Long? Yang tu, yang dalam kotak tu. Okay, dalam kotak mana? Warna apa ni tu? Warna kering sikit tu. Pipis. Kau tengok tu tolong. Yang warna biru tu. Dia cakap soalan, kenapa sistem tu pendidikan yang biru. sentiasa Yang biru. dikaji dan dilakukan perubahan. Okay, tengok Biru. kelas yang lain. Kenapa sistem pendidikan ni sentiasa berubah? Okay, kita tengok menyatukan rakyat. Pertama, menyediakan tenaga kerja mahir. Okay, seterusnya menggalakkan perkembangan kebudayaan. Okay, perkembangan kebudayaan, perkembangan ekonomi, satu, sosial satu, politik satu. Okay, yang seterusnya, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni. Dan yang terakhir, menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Cikgu ulang lagi sekali. Okay, jawapan yang pertama, menyatu padukan rakyat. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang mahir. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan kebudayaan. Okay, itu satu. Ekonomi, dua. Sosial, politik. Okay, seterusnya, kotak yang bawah tu, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni. Dan yang terakhir, menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Okay, untuk soalan 3A. Okay, seterusnya, kita pergi kepada soalan 3B. Okay, soalan 3B, kemar lagi seorang. Nabiha. Azwa, kembali lagi seorang mana? Jelaskan semakan dasar pendidikan yang telah dilakukan antara tahun 2000 hingga Akta Pendidikan 1990. Okay. Antara 1960 sehingga Akta Pendidikan 1996. Okay, so sekarang ni ambil pada muka surat berapa? Ambil pada muka surat berapa, Azwa? 1. 147 dan
Azwa? Ratus 47. Okey, kelas. Tengok satu daripada muka surat 145 sehingga 147. Okey, pertama kita tengok laporan, dia start dengan laporan Rahman Talib. So bila laporan Rahman Talib ni dia cakap, dia soalan dia minta jelaskan semakan dasar pendidikan yang telah dilakukan tahun 1960 sehingga Akta Pendidikan 1996. Okey, untuk soalan yang macam ni, bila dia dah bagi khusus, spesifik, dia dah bagi tahu, okey, dia nak 1960 sehingga 1996. So dekat situ maksudnya ke 1, 2, 3, 4, 5 semakan ni awak kena nyatakan, kena terangkan. So kalau soalan ni berada pada soalan esei, tak kausai ke 5 semakan ni tak perlu jawab soalan yang macam ni. Sebab dia jadi macam ni. Biasa kalau penandaan, kalau untuk soalan yang ada dia nak terangkan keseluruhan perkara dalam satu topik tu, maksudnya awak kena terangkan semua. Kalau awak tak terangkan, awak akan jadi markah pada laju yang terakhir. Okay? Laju yang terakhir maksudnya tulis sebanyak-banyak pun akan dapat 1 hingga 2 markah saja. Okay, so kat sini mana kita nak ambil untuk masukkan dalam jawapan 3B. Ni awak tengok kalau laporan Rahman Talib tu kita ambil pada dalam kotak warna biru dia. Contoh, laporan Rahman Talib tu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasi negara kita bagi semua jenis sekolah. Okay, yang seterusnya, penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanamkan perasaan cinta dan kecintaan kepada negara. Yang keempat, untuk Rahman Talib mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, kerjasama dan persefahaman antara kaum. Okay, yang kedua, kajian Aminuddin Maki. Ambil pada 3 isi penting tersebut, masukkan di bawah kajian Aminuddin Maki. Okey, laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, laporan jawatan kuasa kabinet ni awak masukkan pada perkara yang nombor 2 tu. Okey, nombor 2 tu yang dicakap pasal antara kandungan laporan jawatan kuasa kabinet yang mempunyai matlamat bagi memperkukuh perpaduan termasuklah seperti yang berikut. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, penegasan kepada pendidikan kerohanian. Ketiga, penekanan kepada aktiviti co-kurikulum yang melibatkan semua kaum. Okay. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, falsafah pendidikan kebangsaan ni, awak masukkan ayat yang pada 146 tu disebut, falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay. Itu untuk falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir, Akta Pendidikan 1996. Okay, Akta Pendidikan 1996 ni, kita ambil yang dia punya poin penting sahaja. Contoh, kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Okay, lepas tu, poin yang kedua, bagi Akta Pendidikan 1996, menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Okey, yang ketiga, institusi pendidikan swasta boleh dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara dan nilai murni. Okey, itu untuk soalan 3B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 3C. Okey, Fitri, 3C. Fakta ya ke? Fakta. Pendidikan dapat memberikan tempat yang impak yang besar ke atas Baca soalan dulu, Fitri. Berikut adalah satu daripada 5 aspirasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025.
100% enrolment pelajar merentasi semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas menjelang tahun 2020. Mengapakah kerajaan mahu memastikan semua rakyat negara ini dapat peluang pendidikan? Okey. Ini fakta huraian contoh ke ataupun fakta semua? Fakta huraian contoh. Okey, bagi fakta. Pendidikan dapat memberikan impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan. Okey, next. Pendidikan dapat menjamin kestabilan seseorang dalam bersosial. Okey, kestabilan dalam bersosial. Okay, next. Pendidikan dapat membantu seseorang membuat keputusan yang bijak dan wajar. Okey, dapat membantu seseorang membuat keputusan yang bijak ataupun wajar. Okey, kelas. Sekarang soalan, dia tanya, soalan ni minta sebenarnya kenapa sebab apa kerajaan nak semua rakyat dapat peluang pendidikan. Okey, tambahkan dekat jawapan awak, meningkatkan golongan cilik huruf. Okey, dan juga membangunkan modal intelek. Okey, meningkatkan golongan cilik huruf ni daripada aspek sosial, membangunkan modal intelek negara, itu pun daripada aspek sosial. Okey, yang ni boleh jawab daripada menggunakan kaedah PES, politik, ekonomi dengan sosial. So kalau sosial kita tengok tadi macam golongan celik internet, celik huruf, membangunkan modal intelek. Kalau ekonomi meningkatkan, menyediakan tenaga buruh yang mahir. Kalau politik mewujudkan keadaan yang stabil. Okay? Itu salah satu contoh lah. Soalan untuk menjawab soalan 3C. Okay, soalan seterusnya, soalan 4. Soalan 4A. Pak Ika, 4A. Malaysia terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum yang mengamalkan kebudayaan, kepercayaan dan adat resam yang berbeza. Oleh itu, usaha membina satu identiti bangsa Malaysia melalui dasar kebudayaan kebangsaan telah diusahakan. Nyatakan dua prinsip utama dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Ini ambil pada muka surat 150. Okey, 150. Dekat bahagian mana tu, Pak Ika? Prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, good. Ambil pada yang 3 poin tu, berteraskan kebudayaan rakyat, asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Yang ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B, Mira. Amira. Ya, cikgu. Soalan 4B. Muka surat 151. Okey, 151. Jelaskan matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan tersebut. Okey, ni ambil kat bahagian mana? 151 tu? Yang matlamat pembentukan tu. Okey, matlamat pembentukan. Okey, kelas tengok sekarang ni kalau dekat matlamat pembentukan tu dia ada 3 poin saja. Tapi 3 poin tu sebenarnya membawa kepada 5 jawapan. Okey. Pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara, perpaduan, perkataan perpaduan untuk poin pertama. Lepas tu melalui kebudayaan, poin yang kedua, kebudayaan. Yang seterusnya memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang telah hasil daripada kebudayaan kebangsaan, kepribadian. Yang ketiga, poin yang ketiga dot tu, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan.
Yang seterusnya, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Seimbang. Sekali lagi cik ulang, mengukuh pada baris yang pertama, mengukuhkan okey kelas, kita sambung balik. Tadi pada soalan 4B, matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan tadi. Okey, poin baris yang kedua tu memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan, kepribadian. Baris yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan. Dan yang seterusnya, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Seimbang. Okay. 5 poin tu patut ada dalam awak punya esei. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Fazira. Soalan 4C. Bagaimanakah kepelbagaian aktiviti kebudayaan dapat menyumbang kepada pembangunan negara? Fazira sekali lagi. Bagaimanakah kepelbagaian aktiviti kebudayaan dapat menyumbang kepada pembangunan negara? Okay. Fakta dia. Meningkatkan bidang pelancongan negara. Meningkatkan Meningkatkan bidang pelancongan negara. Okey, meningkatkan aktiviti pelancongan. Okay, next. Negara. Okey. Memperkukuhkan persefahaman anggota masyarakat. Macam sama macam skema ni. Memperkukuhkan persefahaman anggota masyarakat. Next. Lagi? Sekejap, cari kertas. Soalan minta fungsi ataupun peranan ataupun kesan aktiviti kebudayaan kepada kemajuan negara.
membuat program boleh? Membuat program apa? Program kebudayaan. Itu kalau soalan minta macam mana nak tingkatkan kebudayaan. Tapi soalan ni minta, dia cakap bagaimanakah sekarang ni kebudayaan di negara kita unik, pelbagai, macam-macam. Bagaimana aktiviti kebudayaan yang pelbagai ni dapat meningkatkan kemajuan negara. Apa yang diberi, apa kesan aktiviti kebudayaan kepada kemajuan negara. Sebab tu jawapan awal tadi, macam meningkatkan bidang pelancongan. Lepas tu mengukuhkan persefahaman anggota masyarakat. Seterusnya, kalau poin yang pertama tu ekonomi. Yang kedua tu sosial. Selain daripada tu. Jom. Kat sini 4 markah. So, kalau 4 markah, minimal ada 4 fakta. Raimi, apa lagi Raimi? Raimi? Ya, cikgu. Apa lagi fakta untuk dapat menunjukkan keunikan negara. dapat menunjukkan keunikan negara. Dapat menunjukkan keunikan, dapat menunjukkan keunikan negara tu maksudnya meletakkan, mengharumkan nama negara. Tambahkan mengharumkan nama negara. Lagi Mi? Dapat menaikkan imej negara. Dah ulang tadi Mi. Ulang benda yang sama lah. Syarul? Yang Soalan minta keunikan budaya, kesan keunikan budaya kepada kemajuan negara. Okey, tambah kelas. Merapatkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Merapatkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 5A. Okey, 5A. Airil? Ya, Ibu. Okey, bacakan soalan 5A. Logo berikut menunjukkan usaha kerajaan dalam memajukan bidang sukan negara. Apakah tujuan usaha tersebut dilaksanakan? Okey, ni ambil pada muka surat. 152 dengan 153. Okey, 152 dan 153. Okey, so sekarang kita tengok apakah tujuan usaha tersebut dilaksanakan. Ini awak ambil pada intro untuk 7.5 tu. Sukan sebagai alat perpaduan. Okey. Yang pertama, memupuk perpaduan kaum. Yang kedua, integrasi nasional. Yang ketiga, mengeratkan hubungan muhibah. Yang keempat, menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta.
Yang kelima, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan. Yang keenam, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Keenam-enam tu ada pada introduction pada 7.5, sukan sebagai alat perpaduan. Seterusnya, Putri, soalan 5B. Bagaimanakah sukan dapat melahirkan perpaduan dalam kalangan rakyat negara kita? Bagaimanakah sukan dapat melahirkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita? Muka surat 153. 153. Bacakan jawapan dia. Mengeratkan hubungan antara kaum kerana menyebabkan aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum. Yang kedua, meningkatkan interaksi sesama kaum. Meningkatkan interaksi sesama kaum. Ketiga, menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Next. Yang keempat, mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. Sekarang soalan tu muka surat 153. Tapi jawapan yang kita kena ambil, kita kena kaitkan dengan subtopik yang ada pada muka surat 153 tu. Contoh, yang pertama, masum ditubuhkan. Poin yang pertama, masum ditubuhkan bertujuan mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, penganjuran masum secara bergila-gila dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Masih lagi dalam masum. Subtopik yang kedua, sukma. Sukma bertujuan, daripada ayat, sukma bertujuan mengeratkan hubungan antara kaum serta integrasi antara negeri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini dalam subtopik penganjuran sukan. Penganjuran sukan, kita lihat kerajaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa dapat membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Iaitu satu. Kita pergi pada muka surat 152. 152 tu ambil pada start dengan subtopik sukan dan perpaduan melalui pendidikan tu. Kita ambil dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi. Baris yang kedua, dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan, menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Yang seterusnya, perenggan yang kedua pada muka surat 152 tu, dia mula dengan ayat, kejohanan olahraga tahunan sekolah melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Itu yang terakhir untuk 153. Yang seterusnya, kita pergi kepada C. Soalan 5C. Soalan 5C ni, Nabila Adnan. Nabila. Kejap cikgu, kejap. Cadangkan usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk melahirkan atlet sukan bertaraf dunia. So yang pertama, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk bentuk kepribadian yang baik. 5C Nabila.
Mestilah. Saya baca. Salah ke? Okey, so sekarang ni sekali lagi Nabila bacakan jawapan tadi. Kejap cikgu nak cari kertas jap. Syugan tolong bantu Nabila. Cadangkan usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk melahirkan atlet sukan bertaraf dunia. Antaranya kerajaan perlu mengadakan program-program ke arah pembangunan atlet. Okey, program pembangunan atlet. Okey, kedua. Selain itu, kerajaan perlu mencukir bakat-bakat pada remaja. Okey, ketiga. Ketika usia muda lagi. Okey, ketiga. Ketiga tak ada. Saya buat dua je. Lepas tu huraikan. Okey. So sekarang ni untuk jawab soalan ni, dia cakap dia minta langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk melahirkan atlet. So kita tengok, nak faham macam mana nak lahirkan atlet, kita tengok apa yang melibatkan atlet. Contoh, atlet ni training dia, individu, selepas tu jurulatih, lepas tu pertandingan. Okay, kita ambil 4 perkara yang melibatkan atlet. So dekat sini, tadi kalau misalnya kita cakap atlet, Syugan dah sebut kat situ program pembangunan dengan atlet. Lepas tu pertandingan. Okay, pertandingan, kerajaan boleh anjurkan pertandingan-pertandingan yang bertaraf dunia. Okay, kita dah stop pertandingan. Lepas tu yang kedua jurulatih. Okay, memberi latihan kepada jurulatih tempatan supaya dapat melatih atlet tempatan bertaraf tinggi. Okay, yang seterusnya kita tengok, kita boleh letak juga membina institusi latihan sukan negara. Okay, lepas tu boleh juga menawarkan insentif kepada atlet. Okay, dapat? Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 6A. Alia. Alia saya ke cikgu? Ya, Alia. Alia Iriana. Enam A. Ceritakan latar belakang pembentukan Rukun Negara 1970. Okay, ni ambil pada muka surat. Rukun Negara dibentuk selepas peristiwa Alia. Eh, 157 cikgu. Okey, 157. Okey, bacakan jawapan. Dibentuk selepas peristiwa rusuhan kaum. Okey, rusuhan kaum. Rukun Negara juga dibentuk oleh Megaran pada 29 Januari 1970. Okey. Diisytiharkan pada 13 Ogos 1970. Okay, next. Sempena ulang tahun kemerdekaan ke-13. Okay. Ada lagi? Tak ada. Okay, yang lain tambahkan membentuk falsafah negara. Membentuk falsafah negara ataupun ideologi negara. Okay, pada jawapan untuk 6A. Okay, soalan untuk 6B. Alif Aiman. Jelaskan matlamat rukun negara dibentuk. Okay, jelaskan matlamat
rukun negara dibentuk. Ini ambil pada muka surat 158. Okey, 158. Okey, kat situ kelas, kita terus saja. Dia ada 5 kat situ, masyarakat membentuk masyarakat demokratik, mewujudkan negara bersatu, mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang progresif, masyarakat yang liberal. Okey, 5 poin kat situ awak boleh masukkan untuk jawapan untuk soalan 6B. Tapi macam tadilah, bukanlah kita salin semua yang ada kaitan dengan subtopik yang awal saja. Fakta saja, iaitu negara bersatu ni kita ambil lah. Hal ini penting bagi mencipta satu bangsa negara yang bersatu padu. Okey, itu saja 1 poin untuk setiap subtopik. Okey, seterusnya kepada soalan 6C. Okey, soalan 6C. Najwa. Prinsip rukun negara mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Buktikan. Okey, soalan prinsip rukun negara mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Buktikan. Okey, kita tengok yang ni kebat apa? Najwa, kebat terbuka ke kebat tertutup? Terbuka. Kebat Buka. terbuka. Okey. Tengok betul-betul soalan ni sebenarnya adalah kebat tertutup. Dia kaitkan dengan tajuk. Okey, pada muka surat 159 tu, soalan ni minta prinsip rukun negara mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Buktikan. So, untuk menjawab soalan ni, kita tengok, kita kaitkan dengan rukun negara yang kemudiannya menjadi membentuk jawapan. Contoh, cikgu letak, kalau kita letakkan kedaulatan undang-undang. Okey, prinsip rukun negara iaitu kedaulatan menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang. Hal ini penting bagi mewujudkan keamanan bagi negara. Sebab dia cakap kepentingan negara. Okey, mengambil kira prinsip rukun negara, mengambil kira kepentingan rakyat dan negara. Maksudnya peranan rukun negara dalam menjaga kepentingan rakyat dan negara. Contoh, kalau kita ambil prinsip yang keempat tadi, kedaulatan undang-undang, mewujudkan keadaan yang aman. Kalau kesopanan dan kesusilaan, membentuk masyarakat yang bersopan santun. Okay, bersopan santun ataupun berakhlak mulia. Okay, kalau keluhuran perlembagaan pula, mewujudkan sistem pentadbiran yang stabil. Kesetiaan dan kepada raja dan negara. Okay, mewujudkan masyarakat yang rakyat yang setia kepada negara, yang sanggup berkorban demi negara. Okay, yang terakhir, kepercayaan kepada Tuhan, membentuk insan yang berakhlak mulia. Boleh ulang balik pada kedaulatan undang tadi, tapi kalau kita dah better, kita buat yang berbeza lah. Kepercayaan kepada Tuhan mewujudkan masyarakat yang takut membuat kesalahan, takut membuat jenayah ataupun mewujudkan masyarakat yang baik. Okay, itu untuk menjawab soalan 6C. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan objektif. Okay, Faiz Daniel, soalan pertama. Muhammad Nasir ni siapa? Saifuddin. Okey, Saifuddin. Soalan 1. Saifuddin. Saifuddin. Ain, tolong bacakan jawapan Ain. Soalan 1.
cikgu. Pasangan yang menekan menunjukkan perbezaan konsep perpaduan kaum dan integriti nasional. C. Menjamin keselamatan rakyat, menjamin kedaulatan negara. Okey, tengok menunjukkan perbezaan konsep perpaduan kaum, konsep perpaduan kaum dan integrasi nasional. Ini ulang balik pada soalan yang pertama tadi. Betul Okey. cikgu. Okey, jawapan dia kita tengok bila berkait dengan perpaduan mesti ada kaitan dengan topik yang ditanya. Okey, pertama perpaduan kaum. Perpaduan kaum ni kita tengok mana jawapan yang kita boleh potong yang tidak ada kaitan dulu. Pertama kita boleh potong keadilan ekonomi A. Okey, tidak ada kaitan dengan perpaduan. Lepas tu kita tengok lagi kerjasama pemimpin pelbagai kaum. Okey, ni boleh. D, A tadi kita dah potong sebab kat situ dia salah dekat perpaduan kaum. Okey, seterusnya kita tengok pula bahagi integrasi nasional. Integrasi maksudnya penyatuan antara wilayah dalam negara. Okey, wilayah dalam negara yang tinggal sekarang ni B, C dan D. Okey, pemufakatan parti politik kita start dengan D. Tak boleh sebab dia sebut politik, parti politik, sedangkan perpaduan nasional ni berkaitan dengan antara negeri. Okey, kat situ kita potong D. A dan D tadi dah salah. Okey, lepas tu kita tengok pula untuk C, menjamin kedaulatan negara. Dia menjamin kedaulatan negara tidak ada kaitan dengan integrasi nasional sebab ini lebih kepada hubungan antara negeri-negeri ataupun antara wilayah. Okey, so kat situ automatik jawapan dia adalah B. Okey, rakyat pelbagai kaum hidup bersatu padu dan rapatkan hubungan antara negeri dan wilayah. Okey, soalan nombor 2. Raihan. Mengapakah hubungan kaum menjadi sukar semasa penjajahan British? Pada A, perbezaan pemahaman politik. Jawapannya A. Okay, perbezaan fahaman politik. Okey, kelas tengok soalan ni dia cakap hubungan kaum. Kenapa perpaduan tu sukar semasa penjajahan British? Tak bolehlah kita cakap perbezaan fahaman politik sebab masa tu belum lagi. Kalau kita tengok kebanyakan orang imigran dia tidak ada parti politik. Dia dekat-dekat kita nak merdeka tu barulah ada bentuk politik, parti politik masing-masing. Okey, ingat tadi cikgu cakap perpaduan sukar dicapai sebab British buat dasar pecahan dan perintah. Penempatan kaum mengikut aktiviti ekonomi. So kat situ jawapan dia adalah D. Penempatan yang berbeza. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3, Natasha. Apakah kesan daripada sekolah vernacular di bawah dasar pentadbiran British? Jawapan dia B. Mewujudkan kadar kemiskinan. Mewujudkan kadar kemiskinan. Sekolah vernacular ni sekolah apa? Tasha? Tasha, sekolah vernacular sekolah apa? Sekolah yang pelbagai kaum cikgu. Itu sekolah wawasan, sekolah kebangsaan. Vernacular sekolah yang mengikut bahasa pengantar kaum masing-masing. So sekolah jenis sekolah Tamil, sekolah Cina dan sekolah Melayu tu adalah sekolah vernacular. So kat sini kalau zaman British wujud sekolah tu maksudnya orang Cina pergi sekolah Cina, orang India pergi sekolah India, orang Melayu pergi sekolah Melayu. So dekat sini kesan impak daripada kewujudan sistem sekolah macam tu mewujudkan, jawapan dia sebenarnya adalah A, mewujudkan perbezaan pemikiran. Dia tak boleh jawapan B, mewujudkan kadar kemiskinan sebab orang Cina dia kaya tapi dia pergi sekolah Cina. Okay, dia masih lagi ikut sekolah vernacular. Okay, soalan yang seterusnya, soalan 4. Okay, Erin. Jadual menunjukkan kegiatan ekonomi dan pendapatan kaum di bawah pentadbiran British. Apakah kesan daripada situasi tersebut? Kurang berinteraksi B.
Okay, jawapan dia kurang berinteraksi. Okay, next. Adawiyah, soalan 5. Apakah jabatan yang memperkenalkan rukun negara? A. Jabatan Perpaduan Negara. Okay, jawapan dia A. Jabatan Perpaduan Negara. Okay, seterusnya kita ulang balik. Aimi, soalan yang ke-6. Dasar pembangunan ekonomi berikut dibentuk untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional. Siapakah golongan masyarakat yang menjadi sasaran di bawah dasar tersebut? A. Masyarakat luar bandar. Okay, jawapan dia masyarakat luar bandar. Okay, next. Faris, soalan 7. Soalan 7. Apakah kesan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 1970? Jawapan dia B. Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Okay, jawapan dia B. Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Keyword dia kat situ kebangsaan. Okay, seterusnya soalan 8. Okay, soalan 8. Syarul. Kawasan berikut muncul di bawah usaha kerajaan memajukan bidang perindustrian dan perdagangan. Apakah yang berkaitan dengan kawasan tersebut? Tak? Kawasan ekonomi industri tu macam Senawang, Shah Alam. Oh. Bayan lepas Pasir Gudang ni. Bila sebut Pasir Gudang kita ingat pasal apa? Syarul? Kalau Pulau Pinang misalnya, kita tengok Pulau Pinang aktiviti ekonomi boleh tak dijalankan pertanian? Kalau di pulau tu? Boleh tak? Tak boleh lah sebab dia kawasan pulau. So dekat sini bila pulau, kita ambil contoh macam Singapura. Pulau dia tak boleh jalankan pertanian tetapi dia boleh jalankan aktiviti ekonomi lain seperti perdagangan sebab dia ada pelabuhan. So dekat sini kalau pelabuhan, jawapan mana yang boleh kita masukkan? C ya cikgu. Jawapan dia? C. C. Okay. Zon industri bebas, perindustrian bebas. Maksudnya dia boleh menjalankan perindustrian ataupun perkilangan yang pelbagai. Okay. Kalau zon bebas percukaian ni macam Langkawi tu. Bebas cukai. So barang ni lagi murah daripada kawasan lain di Malaysia. Okay. Nombor 9. Nabila. Ya, cikgu. Saya ke kembar cikgu? Nabila Adnan. Apakah dasar sosial yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam memperkasakan integrasi nasional? B. 1 dan 4. 1 dan 4. Okay. Itu direct. Soalannya mudah ya. Boleh jawab secara logik. Dasar ekonomi tu dah tentu salah. Tak ada kaitan. Dan dasar belia negara. Okay. Soalan seterusnya. Soalan 10. Okay. Soalan 10. Rahimi. Berikut adalah pelbagai laporan pendidikan yang dihasilkan oleh kerajaan. 1996, Penyata Razak. 1960, Laporan Rahmat Talib. 1979, Laporan Kabinet. Apakah persamaan ketiga-tiga laporan tersebut? B. Membina perpaduan kaum. Okay, jawapan dia B. Membina perpaduan kaum. Okay, Fitri. Soalan 11.
apakah langkah yang dicadangkan oleh laporan Rahman Talib untuk memupuk semangat perpaduan dan integrasi nasional? C. Jawapan dia C. Okey, tengok satu-satu dulu. Ajarkan kurikulum. Okey, tengok balik dalam buku teks awak 145 tu dia bagi kat situ. Okey, so sekarang kita tengok kalau jawapan satu-satu. Okey, kita tengok daripada bawah lah, 4. Okey, kalau kerohanian. Kerohanian ni kita tengok dia dalam laporan jawatankuasa kabinet. Okey. Itu laporan jawatankuasa kabinet lah. So kat situ bila 4 dah salah, kita potong B dan juga D. Bola dan dadu. Okey, bila bola dan dadu kita dah potong, maksudnya kat situ persamaan dia 2. 2 tu betul, confirm betul lah. So kat situ penggunaan bahasa Melayu tu tepat. So sekarang ni antara 1 dan 3. Okey, 1 dan 3 kita tengok satu-satu. Kalau core curriculum pun laporan daripada kabinet. So kat situ 3 pun salah. So tinggal jawapan dia adalah 1 dan 2. Okey, 12. Syugun. Tengok. Soalan 12. Pernyataan berikut adalah penambahbaikan laporan Rahman Talib. Siapakah pihak yang mencadangkan penambahbaikan tersebut? Jawapan dia B. Okey, jawapan dia bola, kajian Aminuddin Baki. Okey, 13. Syafiq. Jawatankuasa Kabinet 1974 telah mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Apakah kesan daripada laporan jawatankuasa tersebut? C. Pengenalan KBSR dan KBSM. Okay, pengenalan KBSR dan KBSM. Okay, seterusnya Imran, soalan 14. Akta Pendidikan 1996 mewajibkan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia, pendidikan Islam atau moral. Mengapakah cadangan tersebut dibuat? Okay, jawapan dia? Memupuk semangat cinta akan negara. Okey, A, memupuk semangat cinta akan negara. Okey, seterusnya Airil, 15. Maklumat berikut berkaitan falsafah pendidikan pada tahun 1996. Apakah matlamat falsafah tersebut? D. Melahirkan pelajar yang seimbang. Okey, D. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, 16. Okey, 16. Rai, 16. Dalam berikut berkaitan penubuhan sekolah menengah di negara kita. Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri. Apakah persamaan sekolah menengah tersebut? A. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya soalan 17. Raimi. Bagaimanakah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran negara? B. Penggunaan urusan mahkamah. Okey, B. Penggunaan urusan mahkamah. Okay, seterusnya Fazira, 18. Berikut adalah lambang Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah aktiviti DBP untuk memartabatkan bahasa Melayu? C. Jawapan? C. Menerbitkan buku dan majalah dengan menganjurkan bengkel dan seminar. Okay, menerbitkan buku dan majalah, menganjurkan bengkel dan seminar. Okay, seterusnya soalan 19.
Okey, Putri, 19. Berikut adalah prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Apakah prinsip X tersebut? D. Islam menjadi unsur penting. Okey, D. Islam menjadi unsur penting. Okey, Azwa, 20. Azwa Nabila, soalan 20. Mengapakah kerajaan menganjurkan program Citra Warna Malaysia yang Mengapakah kerajaan menganjurkan program Citra Warna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum? Okay, jawapannya? Jawapan dia C. C. Mempromosikan pelancongan. C. Okey. Okey, soalan 21. Mira. Berikut adalah program yang dianjurkan pada peringkat sekolah. Rancangan integrasi murid. Mengapakah program tersebut dilancarkan? A. Memupuk semangat setia kawan. Okey, jawapannya A. Memupuk semangat setia kawan. Asyad, soalan 22. Mengapakah pertandingan sukan serta dianjurkan? MASUM, SUKMA, iaitu jawapannya adalah memberikan sokongan kepada atlet. Dia cakap kenapa pertandingan sukan tersebut dianjurkan. Bukan dia cakap tindakan rakyat dalam menyokong sukan. Okay, kita tengok jawapan dia. Masum Sukma, macam tadilah yang kita bincang tadi, dia menggalakkan integrasi nasional. Okay, jawapan dia bola. Okay, seterusnya, okay, Natasha, soalan 23. Soalan berapa cikgu? 23. 23. Berikut adalah slogan yang dilaungkan setiap kali ahli sukan negara bertanding dalam kejohanan tertentu. Malaysia boleh. Apakah nilai daripada laungan slogan tersebut? Kesungguhan. Kesungguhan. Okay, jawapan dia sebenarnya adalah patriotisme. Okay, Malaysia boleh. Memang kita cakap kesungguhan, tapi dia cakap nilai daripada laungan tu. Kita tengok bila atlet Malaysia pergi ke sukan-sukan antarabangsa supaya dia boleh menunjukkan, mengangkat nama Malaysia. Okey, 24, Najwa. Senarakan berikut adalah tokoh pimpinan negara. Sultan Azlan Shah, Dato' Syed Kok Chi, Datuk Peter Belapan. Apakah bidang yang dikaitkan dengan pemimpin-pemimpin tersebut? B. Sukan. Okay, B. Sukan. Sultan Azlan Shah tu Presiden Hoki Asia dulu. Syed Kok Chi olahraga, Peter Belapan ni bola. Okey, yang terakhir kita tutup dengan Erin. Pada tahun 2020, genaplah 50 tahun rukun negara dicipta. Apakah matlamat rukun negara dibentuk? C, 2 dan 3. C, 2 dan 3. Cipta masyarakat adil, memelihara cara hidup demokratik. Okey, kelas kita selesai untuk bab 7. Sekali lagi cikgu ulang, kalau ada mana-mana tak faham, boleh direct tanya dengan cikgu. Bab tajuk untuk tingkatan 5 ni lebih kepada perkara melibatkan dasar-dasar negara. Okay. Dan kita lepas ni kita akan teruskan dengan bab yang seterusnya, iaitu bab 8 lah. Okay. Okay, sekali lagi cikgu sebutkan nama-nama yang ada untuk hari ini. Yang pertama Aimi, yang kedua Ain, ketiga Imran, seterusnya Alia, Alif Aiman, Amirah Aisyah, Syafiq, Azwa Nabila, Faris, Fitri, Airil, Erin,
Faiz, Saludin senyap dari tadi ni. Okey, seterusnya Asyad, Nabila, Tasha, Fazira, Najwa, Faikah, Adawiyah, Putri, Rahimi, Raihan, Syarul dan Syugan. Okey. Cikgu minta Rahimi tolong bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Okey, kelas esok cikgu akan awak letakkan buku hot tips tu dekat halaman sains 1 dekat meja guru. Okey, boleh start letak daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 6. Okey, cikgu akan collect untuk buku hot tips tu. Pastikan hantar. Pastikan setiap soalan tu dijawab dan ada soalan sekali dengan soalan esei dan juga soalan objektif. Pastikan ada nota pada setiap soalan. Okay. Right. Okay. Kalau tak ada apa-apa, boleh left group. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.